lebih sihat pada kita, lebih kaya pada kita, lebih muda pada kita, lebih kuat pada kita, tapi tak mampu untuk nak melangkah kaki solat subuh berjemaah, maka ini pun nikmat yang besar. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, solat subuh berjemaah ni kesannya cukup besar. Dalam pandangan mutaakhir oleh rakan-rakan kita di kalangan penduduk Palestin bertembung dengan Israel, macam-macam usaha dibuat, tapi Allah masih lagi tidak memberi kejayaan kepada umat Islam Palestin. Ditekan, ditindas, dizalimi, dihalau, dibunuh, dibom, semua sudah ada sejak 1948. Dalam ziarah mereka kepada kami pada 2-3 hari lepas, kata mereka sekarang, maksudnya dalam sebulan 2 ni, orang Palestin buat satu semangat yang baru. Semangat apa? Mereka jadikan Masjidil Aqsa untuk solat subuh lebih ramai daripada masa solat Jumaat. Bila ini berlaku, jadi puak-puak Yahudi takut pula. Takut. Akhirnya terpaksa jangan bagi orang sembahyang subuh berjemaah. Kita ni alhamdulillah melenggang, dia tak ada orang sekat. Rupa-rupanya salat subuh berjemaah ni satu kekuatan yang kita tak sangka, tapi kesannya cukup besar. Jadi syabaslah. Cuma bukan kita je, kalau boleh ajak anak bini kita, ajak keluarga kita, ajak kawan-kawan kita, sekurang-kurangnya dekat di hati mereka untuk salat subuh berjemaah. Tajuk yang kita angkat pada hari ini dalam perbincangan adalah mencari keredaan Tuhan. Satu tajuk yang bagi saya cukup penting, kerana kita ini dalam hidup perlu cari keredaan Allah. Bagaimana untuk kita dapatkan keredaan Allah? Perkara yang paling basic atau menjadi kaedah, nak dapat keredaan Allah dengan sebagai ayat, kita katakan taat kepada Allah, jangan deraka padanya, insya-Allah akan dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Dan perinciannya kita boleh tengok, antara yang paling baik untuk kita teladani adalah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum yang Allah sebut dalam Quran, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha pada mereka dan mereka redha kepada Allah. Tuan-tuan, beza sahabat dengan kita. Kita redha kat Allah, tapi tak mesti Allah redha kat kita, dengan perangai kita, dengan akhlak kita, dengan tingkah laku kita. Tapi ini telah dikhatamkan oleh Allah. Sahabat ni Allah redha dulu pada mereka sebelum daripada mereka redha ke Allah. Atau dalam arti kata lain, dengan sebab mereka redha kepada Allah, Allah redha kepada mereka. Tapi Allah dahulukan Allah redha kat mereka. Ketua kita, tuan-tuan, kalau dia suka kita, kita buat kerja lebih kurang, tak apa. Tapi kalau dia tak suka kita, ada je buah cari salah.
satu. Kita kan main buat sungguh, tak kena mata. Itu beza antara. Saya mulakan dengan satu kisah sebagai satu analogi yang mudah. Ada dua orang, seorang tok guru, ni cerita tasawuf lah, ahli tasawuf. Seorang tok guru dan seorang anak murid. Dua ahli tasawuf ni berjalan antara guru dengan anak murid. Berjalan ni pula berjalan tepi pantai, pesisir pantai, gigi air berjalan. Dua orang sedang berjalan, tiba-tiba anak murid ni pergi masuk dalam laut. Bila dia masuk dalam laut ni, rupa-rupanya dia berjalan matahari. Ini karamah lah Allah bagi, jalan matahari. Tok guru pun dia terkejut. Tok guru masuk, tergelar kaki, macam kita jugalah. Akhirnya bila dah jauh jalan ni, patah balik. Tok guru tanya dia, kenapa kamu jadi macam ni? Apa ilmu yang kamu pakai? Ilmu apa yang kamu pakai, wahai murid? Dia kata, Tok Guru, beza antara saya dengan Tok Guru, Tok Guru beribadat kepada Allah bima amarakallah, dengan apa yang Allah perintah pada Tok Guru. Mana comel dah. Allah suruh sembahyang, sembahyang. Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh zakat, zakat. Suruh haji, haji. Tok Guru ibadah kepada Allah bima amarakallah. Saya beribadah kepada Allah bima radiyani Allah, dengan apa yang Allah redha kat saya. Di situ perintah, satu lagi redha. Tidak semestinya bila perintah tu sampai kepada puncak redha, tapi kalau redha ni sudah barang tentu. Sebab itu Syekh Abdul Wahid bin Zaid berkata, ar-ridha babullahil a'zam. Redha itu pintu Allah yang agung. Dan kita minta dengan Tuhan, kalau kita tengok khususnya pada hari Ramadan, tu imam biasa doa selepas tarawih, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta pada kamu redha dan syurga. Untuk faham masalah ni, saya guna bahasa mudah. Kita mari surau Aslahiyah. Mak kita duduk tak jauh. Dia duduk sepadan dekat Masjid Negara belakang. Kita duduk sini. Mak pun mandang dah WhatsApp sekarang, Skype pun mandang. Mak pun WhatsApp kan kita, mak mau duduk mana? Kita pun jawab, alhamdulillah mak, kita dengar mufti wilayah mengajar di surau Aslahiyah. Mak kata bagus. Kita pun mesej lagi, ada apa mak? Mak jawab, balik mengajar nanti tolong beli ikan kembung 1 kilo. Habis dah ikan kembung mak. Kita balik, kita tulis beres, kita pun balik. Sudah mengajar, cari kat mana ikan kembung, hantar kau. Kita pun kata mak, harga 18. Minyak motor, minyak kereta kita tak kira dah tenaga. Jadi kita diskaun ke mak, kita bagi 15. Baik dah tu.
Ataupun kita kata mak, ni ikan kembung sekilo, betulan hari ni memanglah saya nak bagi ke mak, ya tak ada apa, ambil lah mak sekilo. Orang ni baik tau. Baik tak anak ni? Baik. Kalau dia ambil pun duit sikit baik. Kalau dia beli diskaun pun baik. Kalau dia beri terus ke mak dia sekilo ikan kembung, baik tak? Baik. Ini makna anak dia buat apa yang mak dia perintah. Ni bagus. Ni grade A. Cerita yang sama, mak yang sama suruh anak yang sama nak ikan kembung sekilo. Anak ni kata okey mak, insya-Allah. Balik. Dia tahu dah perangai mak dia suka makan apa. Pukul 8 suku siapa mak. Mak minta sekilo, dia bagi 3 kilo ikan kembung. Dia bagi 2 ekor ikan merah. Bukan ikan mata merah, beza tu. Ikan merah. Dia tahu mak dia suka ikan pari, bagi ikan pari. Dia tahu mak dia suka ketam Alaska, hak 100 riyal sekilo, dia beli 2 kilo. Dia tahu mak dia lama tak makan udang galah, dia beli udang galah. Dia rasa mak dia memang suka sangat ni dekat 18 kilo. Hak ni 3 kilo, 2 kilo. Siapa rumah tak cukup dengan tu, dia tahu dah pagi-pagi mak dia dah ada masak. Mak dia suka makan burger, dia bagi Burger King. Burger King. Jadi mak dia pun bila siapa ni, mana mak ni ada, suruh anak, aku suruh adik ambil angkat, adik makan. Allah, kau mak pesan sekilo je. Tak apalah mak, berapa harga ni? Semua sekali mak dah mahal, dalam RM860 je. Jadi kita bagi semua ke mak ni. Mak nak tak mana banyak-banyak begini ni. Mak, peti ais hak tidur tu siapa dah depan rumah mak? Kita hadiah pula. Mak kata, Allah, kalau gitu mestilah bil elektrik naik, nak. Bil elektrik kita bayar setahun lah mak. Kita bayar setahun dah. Apa kata mak? Dah macam ni macam mak. Burger King pun kita beli dah mak. Mak boleh makan lah dulu dah. Tengah panas-panas lagi. Mak kata apa? Betulnya mak. Tapi kalau kena bayar marah dengan mak. Ni tak kena bayar dah ni. Tengok. Hak ni bukan dia buat apa yang mak dia suruh, tapi apa yang mak dia redha. Bila buat apa yang mak dia redha, tengok cara keadaan. Kita tuan-tuan, seboleh-bolehnya dengan Allah macam tu. Bukan sekadar perintah, tapi biar redha. Macam mana nak dapat redha Allah? Di samping saya gunakan bahasa umum, saya kata nak dapat redha Allah, taat pada perintah Allah, tinggalkan Allah. Itulah tu. Tapi antaranya, nombor 1, kita kena redha ke Allah. Sebab itu doa yang Nabi ajar setiap pagi kita baca, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya Allah, aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutanku. 3 dapat. Tengok, minta redha nombor 1. Artinya kita kena ikrarkan redha kita pada Allah.
Begitu juga yang kedua, kita kena minta doa supaya Allah redha kat kita. Sebagaimana yang saya sebut dalam satu nas, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku minta kepada kamu redha kamu dan syurga. Nak minta itu, minta redha kamu dan syurga. Yang ini yang kita nak. Ketiga, apa lagi yang kita menyebabkan Allah redha? Kita dapatkan ibu bapa kita redha kat kita, kerana disebut ridallah ridal walidaini wa sakhatallah sakhatal walidain. Allah pasti redha dengan sebab kedua ibu bapa redha, dan Allah murka dengan sebab kedua ibu bapa murka. Jadi cuba dapatkan redha ibu bapa. Dapatkan redha ibu bapa. Bahkan redha ibu bapa ni tuan-tuan, lesen untuk kaya, lesen untuk bahagia, lesen untuk tenang dan senang hidup. Redha ibu bapa. Orang yang derhaka ibu bapa, Allah tarik rahmat, Allah tarik keberkatan dalam hidupnya. Sebab itu seorang sahabat berkata, wallahi, jangan ada dalam majlisku ini orang yang derhaka pada ibu bapa, kerana Allah tidak menurunkan rahmat dan Allah menarik rahmat dan barakah. Besarnya redha ibu bapa. Dengan redha ibu bapa, banyak ketenangan, kesenangan, kemudahan, kebahagiaan wujud dalam diri seseorang kita. Ni redha. Redha Allah, redha al-walidain. Yang ini kita kena cakna betul-betul. Yang ini kita kena semak balik. Kita tak boleh mengambil enteng, mengambil mudah dalam isu seperti ini. Carilah redha ibu bapa, tuan-tuan. Mungkin kita kata, ustaz, dulu saya ni memanglah bega sikit, kerah, selalu juga bergaduh. Tapi nak buat macam mana ustaz? Saya baru belajar, baru sedar. Ibu bapa saya mati dah, macam mana ni? Kita katakan, kita laksanakan apa-apa yang dia hendak masa dia hidup. Nombor satu, kita kena banyak doa kepada Allah. Rabbighfirli wali walidayya. Doa. Kedua, apa yang hajat-hajatnya masa dia hidup dia nak buat, kita tolong selesaikan. Dia kata niat nak sedekah ke surau Aslahiyah RM500, tapi dia tak mampu. Maka kita cari duit RM500, kita sedekah surau Aslahiyah. Makanya kita ikut hajat yang ketidaksampaian hak baik-baik. Antaranya adalah kita jaga orang yang dia kasih dan orang yang dia hormat, kawan-kawan dia, sahabat handai dia, kita hubungkan balik. Maka kita redakan hubungan tersebut, sebenarnya satu kebaikan. Antaranya adalah kita mensalehkan diri kita. Kerana anak yang saleh doa kepada ibu bapa, Allah makbulkan, dan termasuk dalam aset ibu bapa kita yang tidak berkeputusan ta'bih, yang disebut dalam hadis awaladun salihun yad'ulah, atau anak yang saleh
yang sentiasa angkat tangan doa untuk ibu bapanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita nak meraih redha Allah? Antaranya adalah kita bangkit malam, kita sembahyang malam. Kerana sembahyang malam ni tak pasal-pasal kita dapat rahmat daripada Allah. Kenapa kata begitu? Kerana ini doa Nabi, ini kenyataan Nabi. Rahimallahu umra'an. Semoga Allah rahmatkan seorang bangkit waktu malam, kejut isteri, tak bangun genji, sembahyang malam. Tengah malam-malam yang kelam itu, dia dapat rahmat daripada Allah, dapat redha Allah. Tu Imam tadi baca, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada sebahagian malam, maka bangkitlah kamu untuk tahajud kepada Allah sebagai nilai tambah bagi kamu. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan bangkitkan kamu pada tempat kedudukan yang terpuji. Sembahyang malam, kesan mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ini bukanlah payah bagi siapa yang Allah mudahkan bangun malam. Boleh, dan dia akan mendapat redha Allah. Antara cara untuk mencari dan mendapat redha Allah adalah seseorang itu dia sentiasa mencari pahala di sisi Tuhan. Macam mana nak cari pahala? Tengok, antara yang Allah suka ialah kita berinfak, kita bersedekah. Kita berinfak, kita bersedekah, kita berzakat, kita tolong saudara kita. Nabi sebut, wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Allah sentiasa menolong hamba-Nya tak kala hamba-Nya itu menolong saudara dia. Allah tolong. Bila Allah tolong, maka itu tanda juga Allah redha. Kita cari hak mana hak boleh buat baik. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menyatakan, innallaha iza ahabba 'abdan istamala. Allah kalau dia suka kepada seorang hamba tu, dia akan gunakan hamba tu. Sahabat bertanya, kaifasta'malahu ya Rasulullah? Bagaimana cara Allah gunakan hamba tu? Setengah riwayat menyatakan, ayyuwaffiqahu li'amalil khair. Allah taufikkan kepadanya untuk melakukan amalan yang baik. Nak tahu Allah redha tak kepada kita? Ada tak dalam hati kita lintasan nak buat baik? Ada tak dalam hati kita lintasan nak buat baik? Kadang-kadang pagi pun nak marah dah. Dia tengok muka saya hari ni, kata ustaz ni bila nak berhenti? Aku lapar. Susah lah saya pun. Yesterday saya nak ceramah pendek tu. Jadi saya tak akan ceramah panjang. Dia akan cuba nak buat baik. Apa benda? Nampak buat baik. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, ada orang setiap kali dia berjalan, setiap kali dia temu orang, setiap kali dia berada, pahala sentiasa meniti padanya. Dia tengok orang dia sengit, dapat pahala sengit. Ni nampak muka berkerut masam. Orang pun tahu mana ni. Takkanlah pagi-pagi bergaduh dah dengan bini. Contohnya muka masam dah. Nabi kata, tabassumka ala wajhi akhika sadaqah.
Kamu senyum kepada saudara, kamu tu sedekah. Tapi pandailah pasang senyum. Kita pergi majlis, dia ni anak baru mati, hehehe, senyum. Oh, tak kena lah. Pasang muka senyum tu pada majlis hak patut senyum, hak sesuai. Tapi kalau ni payah. Ini dia Allah taufikkan amalan. Kadang-kadang dia duduk, kita selalu tanya orang tua, ni apa ni? Duduk saja. Malaikat confused nak tulis pahala. Tapi kalau fikir, saya sedang memikirkan ciptaan Allah, saya sedang tafakur, saya sedang zikir, saya sedang fikir masalah. Jarang kita tanya, mak mau apa mak? Saya sedang memikirkan masalah ummah. Oh, hebat. Ni dah tak ada apa. Dia akan fikir nak buat baik, dia akan buat baik, dia akan cuba nak buat baik, dia akan fikir baik-baik. Itu tanda Allah redha. Apa yang dia buat, dia akan dapat pahala. Tengok orang mari dengan muka masam mencuka, dia selesai masalah, senyum. Tengok orang dia ambang perceraian, dia damaikan, baik. Kadang-kadang manusia dia kena high touch, sentuh. Dia tak boleh dah manusia ni kita sebut nak maruh saja, tak boleh. Betul dia salah, tapi macam mana kita nak tarik balik, nak jadi betul balik. Ini satu perjuangan yang cukup besar. Ini redha. Bila Allah redha kepada seseorang, Allah berkatkan masa dia, Allah berkatkan kehidupan dia, Allah berkatkan apa tindakan dia. Itulah kita tengok orang baik ni, orang kumuh dia. Nak tahu kita baik tak baik, kalau kita tua, kita ada anak 5 orang, anak kita ni selalu nak datang rumah. Dia tahu dah mak dia, bukan masalah mak dia masak, dia tahu dah mak dia tak apa sihat, dah kecil manis, darah tinggi, gaut, lemah jantung, banyak penyakit mak ni. Tapi dia suka datang. Bila datang bawa potluck, dia tahu dah mak dia ni memang ikan tenggiri, ni pari bakar, ni bawa. Jadi mak buat senyum, mati pun senyum gitu. Bahagia. Itu tanda mak tu baik. Mak baik ni, anak-anak suka datang. Yelah, kalau anak tak datang pun bukan mak tu jahat, bukan. Tapi ni hak terbaik kita kata. Anak-anak suka mari, bapak pun sama. Ni maknanya, pertama dia pandai tarbiyah anak dia masa kecil. Yang kedua, hubungan tu kekal. Yang ketiga, ada dia punya, orang panggil chemistry lah, antara anak dengan ayah dengan mak. Ini penting. Jangan kita anak ramah tapi keseorangan masa tua. Mati pun dalam surah Aslahiyah, molek mati dalam surah sudah sembahyang. Dan anak waktu 8 tahun dah tak balik, waktu 4 bulan setengah, waktu terakhir sekali. Jadi orang lain lah cuma ni. Itu kena semak balik lah hubungan. Sedih. Ni kita ada anak, ada seorang dating mari kat saya. Dia kata, mari nak temu saya. Saya sibuk, betul lah nak balik Terengganu. Tapi hari itu saya masuk sekejap jabat. Kenapa dalam bila masuk tu dia menang pula temu orang ni, nak temu orang ni, temu. Saya jemputlah orang Aslahiyah datang. Rasa pernah datang dah saya dulu. Dah kita dah orang mari, kita buat-buat kenal lah. Macam tu lah adabnya. Saya pun tanya, dah dating anak isteri suami macam mana anak? Suami saya meninggal. Anak saya terus menangis. Anak saya 6 orang tu, tapi 4 mati dah. Tengok Allah uji. Kata tak apa tadi, ni pelaburan akhirat.
Aset untuk akhirat, insya-Allah barulah beda. Nak ceritanya kepada kita bahawa kadang-kadang kita nak okey ni okey, gunakan. Selalu kita dalam hidup ni kita rasa Allah saja. Silap tak temu. Tengok mati dah. Tu. Kita selalu dengar cerita-cerita macam tu. Sebab itu kalau terbaik, kalau ingat ni kau pergi kejap. Kenapa tahu tak temu? Mesti harus sekejap ni menantai balik. 2 hari kemudian orang bagi tahu kepada kita kawan tu mati dah. Tak apa dah, temu dah kau. Temu dah, senyum. Maknanya kalau kita gerang kawan tengok muka ni kita mikir kalau dia mati nak gerang lagi dia. Dah. Jadi buang awal-awal gerang tu, tak apalah. Begitulah kehidupan. Allah akan beri kepada orang yang dia reka ni, perbuatan dia ni baik-baik berlaku. Baik. Kalau kita tengok sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, kita akan rasa pelik. Hayatus sahabah luar biasa. Dan keserlahan mereka makin terserlah bila wafatnya Nabi. Dia umur pun tua dah. Dia jadi guru-guru di seluruh negara Arab dan kawasan-kawasan yang lain. Dia berdakwah, nampak kesan dakwah dia. Ini Allah redha. Allah redha. Tuan-tuan tengok perangai bila Allah redha tu macam mana. Cakap dia orang sedap dengar, perbuatan dia orang sedap tengok, akhlak dia orang suka dan puji. Cukupkah? Kita tak nak sekarang orang yang hanya bercakap, tapi biarlah orang tu apa yang dia bercakap dia mampu buat dan dia buat. Ini termasuk diri saya lah yang paling dhaif. Kadang-kadang kita sibuk bab kaya, ceramah motivasi kaya. Tanya dia, hang kaya tak? Tahu. Apa aja lalu kita ada 2 orang sahabat saya baru kenal. Duk ceramah bab kaya ni pandai. Saya panggil ke rumah. Muda pada tuan-tuan lah, muda dah 30-an gitu ya. Saya kata, ni Syekh, awak ni kaya? Boleh lah sikit-sikit. Berapa ada duit? Kalau 10 juta tu lebih. Allah. Bukan rupiah, RM. Tengok kata tu baru ya. Tanya pula ni, saya lebih kurang dalam 25 juta tak? Allah. Tu baru ya. Dan bukan cakap saja, tunjuk pula duit kat kita. Allah kata banyaknya. Betul. Kita nak macam tu. Kita bercakap keluarga bahagia, panggil ustaz tu ceramah keluarga bahagia. Tengok cek ustaz tu 4 kali dah cerah. Allah. Payah lalu. Tapi kalau cakap macam mana nak menangani bila berlaku perceraian, itu sesuai. Sebab pengalaman dia tu ada 1, 2, 3 tu. Beri kena pada orang tu. Biar betul-betul. Kadang-kadang kita nak cakap masalah cabaran anak muda masa kini. Panggil ustaz umur 80 tahun. Ustaz pula cakap bab tajuk lain, kitab kuning sebagai contoh lah. Jadi nak masuk dengan anak muda tu tak nak. Dia buat gadget, PUBG, lain benda-benda begini. Dia lain pula. Dia kena sesuai. Hak ustaz ni, hak ni. Orang ni begini. Kita nak cakap macam mana nak menyelesaikan hutang. Ustaz pun juga mahu dalih gini.
Ustaz tu 2,5 juta hutang tak selesai. Payah lalu. Kena cari orang AKPK. Mari dia mau cakap caranya manajemen, pengurusan keuangan, pengurusan perbelanjaan, macam mana satu. Kita kena letak pada tempatnya. Maka hati kita pun senang. Kita nak ceramah tajuk budak-budak nakal, macam mana nak selesai masalah? Kalau boleh pergi ambil budak nakal 4 orang tu, so dia cakap depan anak kita. Anak kita pun macam ni. Dan kalau kita ceramah gini-gini, dia tak masuk. Faham tak mana? Tak ngah. Saya bawa anak-anak murid saya. Ni saya camping lah. Siapa dia ada anak, umur anak ke cucu lelaki, umur 16 tahun, belajar agama, dapat boleh tahan sikit lah PT3. Kita ada 2 sekolah bawah Mawid. Kalau asnaf cuma je insyaAllah. Yuran 1,400-200. Sekali tu saja makan free, belajar free, asrama free, belajar, dan ramai berjaya. Satu nama pondok moden Al-Abakirah, satu lagi Ma'alim As-Sunnah. Kita tak ambil itu. Sebab kita niat memang untuk nak biar sahabat-sahabat ni dia. Ada yang belajar Madinah sekarang, ada yang belajar UAE, ada yang belajar Azhar, ada yang belajar. Biar berjaya. Biar berjaya anak-anak semua. Yang tu yang kita nak. Jadi anak-anak ni belajar, anak-anak murid saya ni, saya kan selalu pergi ceramah. Saya pergi ceramah kat Tunas Bakti, budak nakal, jual nakis. Nak ceramah tu dia tengok kita gitu. Mana kalau kita terjun main gocok sungguh budak tu. Budak-budak sekarang. Kesalahan besar. Dia nanya setengah. Apa saya buat? Saya panggil anak-anak murid saya, duduk dengan mereka ni, buat sama-sama bincang. Anak-anak murid saya jadi insaf. Allah. Anak-anak murid yang nakal ni jadi baik. Sebab dia kadang-kadang hak baik kena letak dengan hak baik, hak jahat kena letak hak jahat. Tapi kadang-kadang campur. Tapi bukanlah sentiasa. Nanti hak baik pula jadi pakat jahat, habis susah juga. Dah kita nak tarik hak baik tu, hak jahat tu jadi baik. Hak nakal baik. Masya Allah. Masya Allah. Ini dia kita nak macam ni. Baik, soleh. Ini kita nak cari redha. Saya selalu sebut, Pak Hamka kata, hidup hanya sekali. Justru biar berarti. Tak ada mauqif. Kita ada semangat. Aku nak jadi suami yang baik, aku nak jadi isteri yang baik, aku nak jadi anak yang soleh, aku nak jadi bapa yang baik, aku nak jadi ibu yang baik, aku nak jadi jiran yang baik, aku nak jadi sahabat yang baik, aku nak jadi ejen kebaikan. Sudah barang tentu kita akan dapat redha Allah. Saya kebetulan ada satu lagi kuliah duha tetap saya tak dapatlah nak ceramah panjang. Dia ceramah ni tak boleh panjang. Yang lama tu kena makan. Ada makan? Ada. Jadi bila ada makan, saya pun ada masa tu, tak apalah kita buat-buat kat makan saja. Saya seronok dengan jemaah macam ni. Tapi jemaah ni masih lagi sikit. Kita cuba buat banyak lagi. Saya baru balik daripada Turki 2 minggu lepas. Orang Turki di satu masjid tu sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Ramai. Dia tak main macam sembahyang Isyak, sembahyang Jumaat. Jadi yang itulah yang kita ambil peluang. Sekadar itu